5, 6, 7, 8. Nama saya Yana Nur Atirah binti Kamaluddin dari kelas DHF 1A. Hari ini saya ingin membentangkan tentang faktor masyarakat dan demografi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Apakah maksud masyarakat dan apakah maksud demografi? Masyarakat bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial di mana sebahagian besar interaksi yang berlaku dalam lingkungan sistem sosial itu adalah lahir daripada individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Demografi pula merupakan sebuah ilmu kependudukan yang meliputi ukuran struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan. Menurut Koruen Jaraningkat 1970, masyarakat merupakan satu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama hingga mereka dapat mengorientasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Berikutnya, cabaran masyarakat terhadap pembinaan etika dan peradaban. Cabaran dari segi ekonomi. Yang pertama, mengurangkan jurang antara kaya dan miskin yang semakin melebar. Yang kedua, mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat dan generasi muda. Yang ketiga, keseimbangan ekonomi bandar, luar bandar dan wilayah. Yang keempat, meningkatkan ekonomi pengetahuan, inovasi dan R&D. Yang kelima, memberdayakan ekonomi bumi putera dan kaum-kaum lain. Dan akhir sekali, peningkatan kepada kualiti dan kemampanan hidup. Seterusnya, cabaran dari segi sosial. Yang pertama, pengukuhan perpaduan antara etnik dan integrasi nasional. Yang kedua, penyebaran budaya barat. Yang ketiga, kurang kecintaan terhadap ilmu dan pembelajaran sepanjang hayat. Yang keempat, masa depan belia dan orang kurang upaya. Yang kelima, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pemersatu rakyat. Berikutnya ialah faktor demografi kepada masyarakat. Antara faktor demografi kepada masyarakat ialah sistem kepercayaan dan agama. Malaysia terdiri daripada rakyat berbagai kaum yang mempunyai agama dan kepercayaan masing-masing seperti agama Islam, Buddha dan Hindu. Salah faham boleh berlaku dalam pelbagai aspek sehingga akhirnya penghinaan terhadap agama lain terjadi. Ini menunjukkan mereka tidak saling menghormati. Setiap individu perlu menerapkan etika dalam diri masing-masing seperti memelihara kehormatan orang lain. Islam juga melarang kaum mereka untuk mencemooh atau menghina sesama mereka dan orang lain. Bagi selain itu ialah bahasa serumpun. Kemunculan bahasa serumpun dan sistem tulisan pada peringkat awal dalam komunikasi. Selain itu melahirkan masyarakat yang mampu berinteraksi antara satu sama lain dengan perkataan sesuai dan mudah difahami. Di samping itu, bahasa Melayu juga merupakan bahasa pengantara kepada peradaban kaum atau lambang wujud sesebuah negara. Okey, yang ketiga ialah kewujudan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral. Undang-undang sangat penting untuk memastikan rakyat hidup aman dan damai. Selain itu, ia juga dapat membentuk akhlak seseorang dan menjadikannya individu yang bertamadun dan berperilaku baik. Dia juga menghalang seseorang bertindak di luar kawalan dan elok di mata masyarakat. Contohnya, merompak, membunuh. Seterusnya ialah kesan demografi kepada masyarakat. Antara kesan demografi kepada masyarakat ialah masyarakat menjadi lebih bertamadun. Tamadun dapat diartikan kepada keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju lalu mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. Antara ciri-ciri masyarakat bertamadun ialah bentuk agama yang tinggi, negara yang tersusun rapi, sistem undang-undang, kehidupan bandar, bahasa dan sistem tulisan maju dan terdapat bentuk-bentuk kesenian dan sembina yang istimewa. Berikutnya ialah membawa pendekatan ke arah keharmonian dan kedamaian. Negara Malaysia ini mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Itu bukanlah satu perkara yang mudah untuk mengekalkan keharmonian. Usaha untuk mengekalkan keharmonian dan kedamaian itu berdasarkan sikap individu itu sendiri. Hal ini demikian kerana amannya sesuatu komuniti amnya bergantung kepada individu itu. Sebagai contohnya, rumah kita mengadakan rumah terbuka sempena sesuatu perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri. Tidak seharusnya kita menghalang jiran kita walaupun mereka bukanlah seagama dengan kita dari mengunjungi kita dan bersama-sama meraihkan yang bersama kita. Dalam konteks ini, semua lapisan masyarakat haruslah berganding bahu dan bertolak ansur di samping pengamalan amalan tradisi serta kerjasama antara sekolah, media massa dan kerajaan bagi mengekalkan keharmonian masyarakat pelbagai kaum di Malaysia.
Yang kedua, hubungan bermasyarakat yang penuh hormat dan integrasi positif. Istilah hormat membawa maksud pandangan yang tinggi terhadap seseorang dengan memberikan layanan yang penuh sopan dan berhemah kepadanya. Sikap hormat menghormati ini perlu dipupuk daripada usia kecil agar ia menjadi budaya dalam kehidupan seseorang. Kita perlu mengubah mentaliti masyarakat yang merasakan sikap hormat hanya merupakan satu perbuatan yang muda kepada dua, yakni orang muda yang mesti menghormati orang tua. Rasa hormat juga boleh diterjemahkan dengan sikap bekerjasama tanpa mengira kaum, agama, harta dan pangkat. Misalnya, golongan pemimpin menghormati hak orang yang dipimpin. Okey, penutup. Kesimpulannya, perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi punduk dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurfaida binti Ambo Upo dari kelas D-Chef 1A. Tajuk yang akan saya bentangkan pada hari ini ialah faktor masyarakat dan demografi mempengaruhi etika dan peradaban di Malaysia. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan maksud masyarakat. Di sini masyarakat didefinisikan sebagai komuniti manusia yang tinggal bersama-sama di suatu tempat dengan cara dan ukuran tertentu dari segi bahasanya. Manakala dari sudut istilah pula menerangkan bahawa masyarakat ni merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu yang merujuk kepada pergaulan hidup dan keseluruhan hubungan sosial. Okey, di masyarakat juga menggambarkan rakyat sesebuah negara. Masyarakat juga boleh didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama-sama dari suatu tempat dengan aturan dan cara tertentu atau pergaulan hidup. Selo Seymour Jan berpendapat bahawa masyarakat ni adalah orang-orang yang hidup bersama-sama yang menghasilkan kebudayaan, manakala J.L. Gillen dan J.P. Gillen pula mendefinisikan masyarakat ni adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang persatuan yang sama. Okey, Ralph Linton pula berpendapat bahawa masyarakat ni adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama yang cukup lama sehingga mereka dapat mengatur sendiri diri mereka dan menganggap diri mereka ni sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah digariskan dengan jelas. Okey, dan terakhir Annie Ahira berpendapat masyarakat ni merupakan sekelompok orang yang membentuk suatu sistem yang semi tertutup ataupun semi terbuka, yang mana interaksi sebagian besar adalah antara perseorangan yang berada di dalam kelompok masyarakat tersebut. Okey, seterusnya beralih kepada definisi demografi. Demografi berasal dari bahasa Yunani iaitu demos, rakyat atau penduduk, dan grafin yang menggambar atau menulis, sehingga demografi ini bererti tulisan atau gambaran tentang penduduk. Okey, istilah demografi pertama dipakai oleh H.L. Guillet tahun 1855 dalam bukunya Elements of Human Statistics or Comparative Demography. Menurut Guillet, demografi ini adalah suatu yang terkait dengan sikap manusia yang dapat diukur. Misalnya ni perubahan secara umum, fiziknya, peradabannya, intelektual dan moralnya. Okey, demografi juga diperkenalkan oleh John Ground, iaitu seorang pedagang pakaian yang kemudian disebut sebagai bapa demografi pada abad ke-17 dengan menghitung jumlah penduduk kota London, jumlah kelahiran, kematian dan lain-lain. Okey, seterusnya menurut Johann Sosmelch pada tahun 1762 pula, demografi adalah ilmu yang mempelajari hukum Tuhan yang berhubungan dengan perubahan pada manusia kerana kelahiran, kematian dan pertumbuhannya. Okey, seterusnya faktor masyarakat dan demografi mempengaruhi etika dan peradaban di Malaysia. Antaranya ialah kepelbagaian kaum dan budaya. Okey, seperti yang kita ketahui, Malaysia ni merupakan sebuah negara yang unik
ini kerana terdiri daripada masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam keadaan aman dan damai. Sebagai contoh, masyarakat di Malaysia ni terdiri daripada pelbagai kaum-kaum utama seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan sebagainya, yang menyebabkan banyak negara di dunia ni menjadikan Malaysia sebagai contoh kerana dapat hidup dalam satu kelompok masyarakat yang berbilang kaum dalam keadaan yang harmoni dan sejahtera. Hal ini demikian kerana kebijaksanaan pemimpin yang menjadikan perpaduan kaum sebagai keutamaan dan menerapkan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat di Malaysia dan menjadikan rakyat di negara ini sentiasa mengamalkan hidup berbilang kaum tanpa ada rusuhan yang berlaku. Okey, selain itu, faktor yang kedua ialah sistem agama dan kepercayaan. Malaysia yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum juga mempunyai agama dan kepercayaan masing-masing. Walaupun agama rasmi negara ini ialah agama Islam, rakyat diberikan kebebasan mutlak dalam menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing tanpa sebarang kekangan. Okey, sebagai contoh, Melayu adalah satu kaum yang beragama Islam, berbahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu, manakala kebanyakan Cina pula beragama Buddha, Taoism atau Kristian serta menggunakan bahasa Mandarin, Hokkien, Hakka dan Kantonis, dan kebanyakan masyarakat India pula beragama Hindu. Selain itu, terdapat juga kaum Sikh, Serani atau Eurasian dan kaum Bhimiputera lain. Hal ini dapat mengekalkan kekuatan perpaduan antara kaum dengan mengamalkan semangat perkongsian, saling menghormati dan menanam sikap toleransi sesama rakyat Malaysia. Hal ini secara tidak langsung dapat mewujudkan etika yang berkesan dalam kalangan masyarakat di negara ini. Akhir sekali ialah pelbagai sambutan perayaan. Seperti yang kita ketahui, di Malaysia ni terdapat banyak sambutan perayaan yang diadakan kerana rakyat hidup dalam kelompok masyarakat yang berbilang kaum. Okey, misalnya di sini perayaan tahunan seperti Hari Raya Aidilfitri yang disambut oleh masyarakat yang beragama Islam, manakala Christmas, Deepavali dan Tahun Baru Cina disambut oleh masyarakat yang bukan beragama Islam. Hal ini menyumbang kepada keharmonian, keamanan dan perpaduan negara kerana aktiviti kunjung-mengunjung yang telah menjadi kebiasaan dalam kalangan rakyat Malaysia pada hari ini. Okey, oleh itu sambutan perayaan yang diadakan di Malaysia dapat melahirkan masyarakat yang lebih beretika kerana semangat perpaduan yang terjalin antara satu sama yang lain. Okey, akhir sekali dapat saya simpulkan di sini kewujudan masyarakat dan demografi sangatlah penting dalam kalangan rakyat Malaysia hari ini kerana dapat menerapkan etika dan peradaban dalam diri setiap individu dengan wujudnya masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Hal ini secara tidak langsung dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang harmoni, saling bekerjasama dan bersefahaman antara satu sama lain. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Sri Nusna binti Marjak, nombor pendaftaran 17 DHF 21 F1999, program Diploma Perkhidmatan Makanan Aman Halal, khusus NPU 21032 iaitu Penghayatan Etika dan Peradaban. Pengenalan etika. Etika merupakan peraturan dan disiplin yang membentuk sama ada sesuatu itu betul ataupun salah. Etika diterjemahkan sebagai peraturan masyarakat yang terdiri pada susila dan tata tertib masyarakat sendiri. Penghayatan tentang peraturan masyarakat berbeza antara kita kerana dipengaruhi perkembangan sejarah, struktur sosial dan demografi masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri akan terdedah dengan cara demografi di tempat kerja dan dapat membina etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat sendiri. Masyarakat dan demografi sememangnya mempengaruhi etika dan peradaban di Malaysia, khususnya jika berada di tempat kerja. Proses di tempat kerja akan berjalan dengan lancar jika masyarakat mengamalkan demografi yang betul. Pengenalan peradaban. Peradaban ialah sebahagian daripada unsur kebudayaan yang halus, maju dan indah seperti kesenian, ilmu, pengetahuan, adat sopan santun, pergaulan, organisasi kenegaraan yang mempunyai teknologi dan masyarakat kota yang maju dan kompleks. Peradaban juga membawa maksud sistem dan tahap perkembangan sosial suatu bangsa. Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa sangat dipengaruhi faktor pendidikan, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tiap-tiap masyarakat atau bangsa di manapun selalu berkebudayaan, akan tetapi tidak semuanya telah memiliki peradaban yang tinggi. Oleh itu, masyarakat perlulah menerapkan peradaban ketika berada di mana sahaja maupun di tempat kerja, dan demografi juga akan mempengaruhi peradaban masyarakat di tempat kerja. Menurut Konjaranikrat,
1970, masyarakat adalah satu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama sehingga mereka dapat mengorientasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Demografi iaitu di tempat kerja. Demografi mengenal pasti sifat dan ciri tertentu kumpulan orang di tempat kerja, kejiranan, atau lokasi lain. Peniaga menggunakan demografi untuk mendidik pasaran untuk menentukan penawaran produk dan perkhidmatan. Mereka juga menggunakan demografi untuk menganalisis tenaga kerja dan keputusan lokasi berdasarkan kumpulan pekerja yang akan datang. Mereka yang bekerja di pasaran bekerja juga boleh memanfaatkan demografi di tempat kerja semasa membuat keputusan pekerjaan. Faktor masyarakat dan demografi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia, iaitu di tempat kerja, iaitu umur, centina, tahap pendidikan, tahap perkhidmatan dan status perkahwinan. Huraian dan contoh faktor tersebut ialah peniaga, iaitu masyarakat sendiri menggunakan demografi untuk mengenal pasti pelanggan ideal mereka. Pencari kerja iaitu masyarakat boleh menggunakan demografi untuk mengenal pasti majikan yang ideal. Pencari kerja iaitu masyarakat yang berbina etnik perlulah membiasakan diri dengan norma baharu iaitu di alam pekerjaan dan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh pihak syarikat. Ramai pencari kerja mahu tahu peraturan pekerja syarikat, nisbah jentera dan kumpulan etnik yang diwakili sekiranya usia purata menunjukkan populasi tenaga kerja yang besar yang hampir bersara. Ini bermakna peluang pekerja lebih baik. Pendidikan bukan sahaja mengenal pasti tahap pendidikan masyarakat tapi juga tahap utama. Makluman demografi adalah penunjuk kelayakan pekerjaan pilihan. Contohnya, jika masyarakat mempunyai ijazah sarjana muda dan majoriti tenaga kerja dalam syarikat itu memegang ijazah sarjana atau lebih tinggi, peluang pekerja atau kemajuan mungkin terhad. Syarikat menggunakan demografi pendidikan untuk menilai keperluan kemahiran tenaga kerja supaya program latihan yang disasarkan dapat dirancang dan dilaksanakan. Pencari kerja tertarik kepada syarikat yang melakukan latihan dan membangunkan tenaga kerja mereka. Selain itu, perkhidmatan dan gaji. Panjang perkhidmatan, senioritas dan demografi, gaji para pengurus dapat memberi masyarakat gambaran tentang mobilitas dan potensi pendapatan meningkat. Contohnya, jika masyarakat mahu peluang untuk gali kepengurusan, demografi dapat mendedahkan maklumat tentang pengurusan sedia ada, termasuklah tempoh perkhidmatan, tahun sebagai pengurus dan gaji. Ini akan memberitahu masyarakat jika kerjaya dalam pengurusan mungkin lebih awal daripada kemudian. Seterusnya, status perkahwinan. Mungkin bekerja untuk syarikat yang mesra keluarga adalah matlamat masyarakat sendiri, iaitu mencari demografi tempat kerja dan status perkahwinan boleh membantu menentukan sama ada syarikat itu sesuai untuk gaya hidup yang masyarakat inginkan. Contoh, jika syarikat yang mempunyai kepentingan masyarakat yang mempunyai majoriti pekerja tunggal atau berkahwin tanpa anak, masyarakat perlu menyiasat lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana masyarakat mesti masuk. Mungkin ada jangkaan kerja seperti banyak perjalanan dan 60 jam mengikut kerja. Ini mungkin tidak sesuai dengan idea syarikat mesra keluarga. Penutup, jelaslah bahawa masyarakat perlu bijak dalam memisahkan diri dengan menggunakan cara demografi dalam pemprosesian mencari kerja yang selamat dan yang diinginkan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat juga perlu membiasakan diri dengan proses evolusi dari satu tahap ke tahap agar dapat menimbangkan diri dengan keadaan semasa di Malaysia agar masyarakat tidak ketinggalan zaman. Jelaslah bahawa masyarakat adalah satu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama sehingga mereka dapat mengorientasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai satu sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Contoh, masyarakat akan bekerja dalam sebuah syarikat dan sekaligus masyarakat itu penting dalam syarikat tersebut dan agar proses bekerja dapat berjalan dengan lancar. Melibatkan proses dua hala iaitu bekerja antara masyarakat berbeza bangsa dan etnik dan masyarakat seterusnya masyarakat dan majikan. Ternyata faktor masyarakat dan demografi sememangnya mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Ini ialah sumber rujukan yang saya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuhada binti Amran. Kod nombor matrik saya ialah 17DHF21F1059. Hari ini saya akan membentangkan tentang faktor masyarakat dan demografi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Pertama sekali, saya ingin menjelaskan apa itu maksud masyarakat.
Definisi masyarakat ialah sekelompok manusia yang berkaitan antara satu sama lain melalui hubungan yang berterusan. Selain itu, kelompok sosial yang besar yang berkongsi wilayah yang sama tertakluk kepada pihak berkuasa dan budaya yang sama. Sebentar tadi kita telah jelas bahawa apa itu maksud masyarakat. Sekarang saya ingin menerangkan apa itu ciri-ciri masyarakat. Ciri-ciri masyarakat terdapat kepada 4, iaitu berinteraksi. Kedua iaitu manusia yang hidup berkelompok. Yang ketiga terdapat kepimpinan. Yang keempat melahirkan kebudayaan. Seterusnya, definisi demografi. Definisi demografi ialah pengajian saintifik mengenai populasi manusia. Mereka juga mengkaji tentang ciri-ciri perkembangan penduduk dari segi saiz, kepadatan, taburan, kelahiran, kematian dan sebagainya dalam tempoh waktu yang tertentu. Seterusnya, kita beralih kepada cabaran masyarakat terhadap pembinaan, etika dan peradaban. Jenis-jenis cabarannya terdapat 4, iaitu politik, ekonomi, sosial dan psikologi dan pembinaan karakter. Dari segi politik bukan sahaja boleh menjatuhkan kerajaan yang kuat, tetapi mampu melemahkan struktur dan elemen kuasa dan pentadbiran. Seterusnya iaitu ekonomi. Dari segi ekonomi, tindakan dan keputusan etika yang dibuat adalah atas kesedaran diri yang tinggi. Yang ketiga iaitu sosial, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pemersatu rakyat dalam mengekalkan perpaduan di Malaysia. Yang keempat iaitu psikologi dan pembinaan karakter. Kurangkan stereotip, prejudis, etnosentrisme dan bias yang bermaksud berat sebelah antara kaum. Seterusnya, faktor demografi kepada masyarakat terbahagi kepada 3, iaitu sistem kepercayaan dan agama. Malaysia mempunyai rakyat yang pelbagai kaum dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua iaitu bahasa serumpun. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantara kepada semua kaum di Malaysia agar mudah untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Yang ketiga iaitu kewujudan sistem perundangan. Undang-undang dan peraturan perlulah dititik beratkan di sesebuah negara untuk membina jati diri dan berakhlak mulia. Seterusnya, kita beralih kepada kesan-kesan demografi kepada masyarakat. Kesan yang pertama iaitu bekalan tenaga buruh yang ramai. Disebab oleh kerana Malaysia merupakan negara yang mengalami kekurangan tenaga buruh, maka negara menawarkan tenaga buruh yang ramai, kemasukan tenaga buruh yang ramai dan membayar upah atau gaji kos buruh murah. Dengan itu, ia dapat membantu membangunkan negara terutamanya dalam sektor pertanian, perindustrian dan pembinaan. Kesan yang kedua iaitu meluaskan saiz pasaran. Disebabkan oleh Malaysia mempunyai penduduk yang ramai, pasaran domestik luas kerana rakyat memerlukan bahan keperluan seharian untuk meneruskan hidup. Selain itu, rakyat mempunyai kemampuan kuasa beli, yang bermaksud produk atau barangan yang dapat dipasarkan dengan mudah oleh kerana rakyat mengeluarkan duit setelah mendapat upah atau gaji. Yang terakhir sekali iaitu kesan demografi ke atas masyarakat yang terakhir ialah dapat mengukuhkan pertahanan negara. Perkhidmatan ketenteraan menjadi lebih mantap, yang bermaksud pemilihan tentera yang berkualiti dapat menjamin keselamatan dalam negara dari ancaman bahaya atau ancaman kuasa luar yang ingin menyerang negara. Untuk bahagian penutup, kesimpulannya demografi ialah elemen yang penting dalam proses pembangunan sosio-ekonomi sesebuah negara. Perubahan demografi yang drastik akan memberi kesan kepada kemampuan sesebuah negara dalam menepati hala tuju yang dirancang. Ia juga membantu orang atasan seperti Perdana Menteri negara menyusun atur dan menguruskan negara dengan lebih baik. Hatta ia bukan sahaja mempengaruhi status
sesebuah negara seperti politik dan ekonomi. Namun demografi mempengaruhi kehidupan sosial rakyat Malaysia dari segi psikologi dan pembinaan karakter sesebuah insan. Sekian, terima kasih. Akhir sekali iaitu sumber rujukan. Ini ialah merupakan segala sumber rujukan yang saya gunakan untuk menjayakan pembentangan ini. Sekian, terima kasih.